alam ini mesti dah sangat sempurna. Tapi kenapa tadi Allah cerita dalam surah 19 tadi, langit nak pecah, gunung nak berderai hancur? Sebab manusia kata Allah ada anak. Manusia tak tahu, macam budak-budak. Budak-budak kalau tak diajar, apa dia buat? Dia membesar tu, kita tak ajar apa-apa tentang adab dan akhlak dekat dia. Rumah kita jadi apa agak-agak? Lepas baca buku, lepas main-mainan dia buat apa? Dia biar. Kalau minum air, dia buat apa? Dia tumpahkan. Memang Allah sebut pun, malaikat sebut tentang manusia ni apa dia? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bila Allah nak cipta manusia, malaikat tanya dengan pengetahuan dia, malaikat tanya kepada Allah, apakah engkau nak menciptakan orang yang akan menumpahkan, orang akan melakukan kerosakan dan yang menumpahkan darah? Itu sifat manusia, dia trigger kepada benda tersebut. Suka nak buat benda yang mengikut hawa nafsu dia. Jadi diutuskan seorang lelaki untuk bawa rahmat supaya tak jadi kerosakan. Sebab tu orang hari ini ada sebahagian menentang. Hari ini orang Islam sendiri menentang. Kalau kita boleh sebut nama, contoh Siti Kasim, kan, Asyah Jalil, golongan liberal ni, dia selalu menafikan apa yang ajar Nabi Muhammad tentang apa, tentang sistem Islam dan sebagainya, kan. Tentang bila dia perjuangkan konon-kononnya Islam menindas wanita. Bawalah hadis, tengok perempuan. Kalau, minta maaf saya sebut, semalam dalam kuliah pun saya sebut juga. Isteri kalau tak layan suami malam, dia dilaknat oleh malaikat. Ush, hinanya kami perempuan, dia kata. Hina ke kalau itu sebenarnya? Kenapa dia ambil dalam satu aspek je, hadis tentang perempuan je? Bagaimana lelaki yang tak mencari nafkah? Bagaimana lelaki yang dia tidak mencari agama untuk keluarga dia? Tak kena laknat juga ke? Tak ada pula lelaki perjuangkan hal itu. Kami ni tertindas, kena cari rezeki. Kalau kami tak cari rezeki, malaikat laknat, Allah laknat kami, mana boleh? Tak ada lelaki cakap begitu. Tapi bila sampai dekat dia, dia begitu. Sebab apa? Masalah dia lah. Salah faham kepada agama. Tapi soalnya, okey, kita ambil contoh. Kenapa tadi kalau isteri tidak melayani suami pada malam hari, dia dilaknat? Nampak macam dahsyat, benda ni panjanglah perbincangan ni, kita ambil detail dah hadis tadi. Sikit je. Sebab samalah, Allah telah ciptakan alam ini seimbang. Tak ada kecacatan. Jadi isteri dengan suami dia saling melengkapkan. Kan Nabi kata apa dia? Seindah perhiasan tu apa dia? Apakah perhiasan yang paling terbaik sekali? Nabi kata isteri yang solehah. Kenapa Nabi sebut perempuan tu sebagai perhiasan? Cubalah tanya lelaki, memang dia nampak perempuan tu sebagai, isteri dia sebagai perhiasan dia. Sebab tu kalau orang perempuan dia pergi berjabat, dia kena pakai solid-solid tak? Pernah tak dia marah bos dia? Bos dia kata, asal pakai macam ni je, begitu bekerja, pakai kemas-kemas sikit, dia ikut. Tak ada pula dia petikaikan, kan? Tapi kalau dekat rumah, tak mau. Oh, sibuk dan sebagainya. Contoh, ini bukan, jangan salah faham, saya bukan nak cerita panjang pasal isu rumah tangga ke apa, bukan. Nak beritahu tentang hadis tu, kenapa dikatakan perempuan tak layan isteri tu, suami tu, dia dilaknat. Sebab kehidupan kita ni seimbang. Kalaulah isteri tak menjalankan peranan dia sebagai seorang isteri yang Allah ciptakan dia sebagai perhiasan kepada lelaki, apa jadi kepada lelaki? Cari lain, tak tahu tu. Jadi huru-hara sikit, nanti sistem jadi huru-hara sikit. Emosi, betul tak betul? Kan? Sama juga wanita pun ada juga dia punya hak dia, bukan nak kata apa dia. So nak bagi tahu keseimbangan. Jadi Nabi datang betulkan semua ni. Nabi datang betulkan semua ni. Dulu perempuan ditindas. Perempuan yang iddah kematian suami, mereka dicampak dengan lumpur. Kalau kita iddah, selain dari iddah, seorang perempuan juga kena apa? Dilarang berhias, betul kan? Tak boleh berhias. Memang betul, adalah agama. Tapi kalau dulu perempuan jahiliah, kalau dia iddah setahun. Ini sekarang yang 4 bulan 10 hari pun orang tanya, ustaz boleh keluar juga tak? Bayang, 4 bulan 10 hari pun tanya. Ini setahun. Oh, zaman sekarang pula tu macam mana? Lepas tu pula perempuan-perempuan tu dilempar dengan lumpur. Nak beritahu betapa dia sedih dengan kematian suami dia. Dahsyat tak dulu? Tapi Nabi datang, ubah. Jadikan betul apa? Sekadar apa? Tidak boleh make up saja. Bukan sampai dicampak dengan lumpur. Bukan idahnya sampai. Itu namanya rahmat.
Nabi diutuskan sebagai apa? Rahmat. Jadi semua yang Nabi bawa itu rahmat. Walaupun kadang-kadang kita lihat kenapa sampai kena marah dengan Allah, kena murka, sebab kita rosakkan sistem. Kita rosakkan sistem. Jadi Allah turunkan Al-Quran dan Allah utuskan Rasul sebagai rahmat. Itu sifat apa tadi? Sifat Ar-Rahman. Jadi kalau kita bersyukur dengan penurunan Al-Quran dan pengutusan Rasul, apa bukti dia? Yang dia tu rahmat yang akan menjaga, menjamin kehidupan kita. Pertama, kita belajar Quran lah. Yang kedua, kita ikut sunnah Nabi. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kalau kita tak ikut ini, tapi kita ucap Ar-Rahman Ar-Rahim dalam solat, pasti akan berlaku kerosakan. Dan kita bukanlah orang yang bersyukur yang sebenar-benarnya. Okey? Baik. Ya. Oh, so hubungan suami isteri ya. Hubungan suami isteri dengan gunung Pasak. Ada ayat? Stabil. Sebab gunung. Lepas tu pula suami stabil sebab ada isteri. Ya. Yeah. Oh. Munasabah ayat dipanggil. Wallahu alam, ayat apa itu? Tak pasti ayat apa. Surah An-Naba kot. Haji Afifi kita tanya, kalau dalam Quran ada tak kena-mengena tu? Yalah tu. Surah An-Naba, wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Dan gunung ganang tu sebagai apa? Autad. Pasak. Kemudian kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Wallahu alam, saya tak tahu munasabah ayat. Munasabah tu maksudnya kaitan ayat. Tapi bila Haji Afifi sebut, mungkin Haji Afifi pernah dengar kot kuliah macam tu katanya. Ada hubungan. Oh, terfikir. Masya-Allah. Yalah, macam Afifi kata, gunung itu dia pelengkap kepada bumi. Kalau tak ada gunung, apa jadi bumi? Jadi kalau suami tak ada isteri macam mana? Mungkin juga, Allah alam. Tu saya tak pandai lah nak huraikan antara dua ayat tu. Kena tengok. Saya pun tak berani nak hurai melainkan selepas membaca daripada huraian tafsir lah. Tapi ini Allah alam. Kalau kata-kata logik ada kaitan, memang ada perumpamaan, kita kata apa? Macam ada hubungan juga kan? Bumi tak ada gunung, habis Seorang suami tak ada isteri, 3 hari okey lagi lah kan? Wallahu alam, boleh jadi. Tapi itu bukanlah soal Ar-Rahman sangat tadi tu kan? Itu kaitan. Dan saya pun selit kata tadi sifat Ar-Rahman yang hujung tadi tu, yang pasal isteri tu pun bukan tu tajuk yang besar pun, tapi yang ni lah tadi. Dan itu Nabi datang membawa rahmat. Siapa yang utuskan Nabi? Allah. Ar-Rahman allamal Quran. Dia bersifat Ar-Rahman tu. Okey. Jadi hari ini kita berhenti setakat Ar-Rahman dulu. Minggu depan kita akan lihat Ar-Rahim pula. Ar-Rahim ni apa nikmat dia? Ar-Rahman nikmat dia apa tadi? Penurunan Al-Quran dan pengutusan Rasul. Disimpulkan dua ini dengan perkataan allamal Quran. So bila kita baca surah Ar-Rahman, kita baca allamal Quran, dalam kepala kita faham apa dia? Allah mengajarkan Al-Quran ialah dengan mengutuskan Rasul sebagai guru yang menyampaikan, ataupun uswatun hasanah, suri tahu. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan pada 2 minggu hadapan, 2 minggu lagi, tentang nikmat daripada Ar-Rahman dan juga jalan kesyukuran dia. Tadi saya ringkas je, apa tanda kita bersyukur dapat Al-Quran, apa tanda kita bersyukur dapat Rasul. Kita sebut kena belajar Quran, ikut sunnah. Tapi kita belum tengok dalil lagi kan? Nanti kita akan tengok dalil-dalil dia. Okay, insyaAllah. Baik, jazakumullah. Ya, Ji. Sekarang Haji kita tanya. Sekejap je.
Tuan Haji tanya, kalau hari kiamat nanti berlakunya hancur gunung ganang, jadi di mana sifat Ar-Rahman Allah? Okey, pertama, tidak sebarang kehancuran musibah yang berlaku adalah disebabkan dosa manusia. Dan akhir zaman nanti, memang yang tinggal tu ialah manusia yang jelek. Manusia yang jelek-jelek. Jadi di mana sifat Ar-Rahman Allah bila Allah hancurkan alam ini? Allah nak segerakan nikmat bagi orang-orang yang beriman. Selagi tak berlaku kiamat, orang beriman dalam kubur, bila nak masuk syurga? Kan? So bila orang yang dalam, kita kena tahu, orang yang dalam kubur, setiap hari dia diperlihatkan taman-taman syurga. Dia diperlihatkan, inilah tempat engkau di dalam syurga dan inilah tempat engkau dalam neraka kalau dulu kau tak beriman. Jadi setiap hari ahli syurga, orang beriman dalam syurga kata apa kepada Allah? Ya Allah, segerakan kebangkitan. Jadi disebabkan belum kiamat, orang dalam kubur tu ternanti-nanti untuk masuk syurga. Tapi bila berlaku kiamat, jadi orang yang nak masuk syurga tu dah semakin dekat sangat. Jadi dekat situ kan ada dia punya rahmat Allah tu. Walaupun Allah hancurkan bumi, kita kata, ush, ganas ni hancurkan bumi. Tak. Sebenarnya Allah nak bagi rahmat yang lagi besar lagi selepas tu, iaitu dengan sifat Ar-Rahim pula. Adapun orang yang buat kejahatan, nanti dia akan dibalas dengan sifat adil Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. Kita doakan kepada Makcik Fatimah kita agar Allah berikan kesihatan yang baik baginya, yang sering datang ke kelas-kelas untuk menuntut ilmu. Semoga Allah berikan dengan harapannya untuk sembuh matanya, dan juga kepada kita semua agar Allah berikan kita kesihatan yang baik untuk kita terus beramal, untuk hidup sebagai seorang hamba Allah. Baik, ikut sama-sama saya. Allahumma Rabban nas azhibil baks washfiha anta syafi